Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang tajuk orientering 7 cara. Saya akan membentangkan tentang pengenalan orientering. Pertama sekali, istilah ataupun maksud orientering ini ialah sukan yang mencari titik kawalan ataupun mengumpul marka yang banyak menggunakan peta dan kompas. Alat utama untuk sukan ini ialah peta dan juga kompas. Poin yang terakhir untuk istilah ialah sukan ini serupa seperti mencari harta karun. Jadi kita boleh mendapat feeling yang excited semasa kita bersukan ini. Poin yang kedua ialah terdapat 7 jenis-jenis orientering, yaitu orientering merentas desa, orientering bermarka, orientering jalan raya, orientering bukit, orientering malam, orientering berganti-ganti, dan juga Norwegian event. Untuk orientering merentas desa, kita perlu melewati semua titik-titik kawalan yang telah ditetapkan. Penyertaan peserta akan dibatalkan jika dia tidak melawat salah satu titik kawalan yang telah ditetapkan, seperti yang pernah kita buat sebelum ini. Orientering untuk merentas desa ini boleh dilakukan di pelbagai kawasan yang pelbagai. Jadi dia tidak limited, dia boleh buat di bukit, di jalan raya, di mana-mana aja. Lepas tu, untuk event ini ataupun jenis ini, dianya lebih sesuai untuk beginner ataupun yang pemula yang baru bermain sukan orientering ini. Orientering yang kedua ialah orientering bermarkah. Tidak seperti orientering yang sebelum ini, orientering bermarkah mempunyai hard limit yaitu 60 menit. Dan kita juga bebas memilih titik kawalan yang banyak yang telah ditetapkan. Setiap titik kawalan mempunyai markah sendiri mengikut kesukaran dan kejauhan titik kawalan itu dari titik permulaan. Jadi kalau semakin jauh ataupun semakin sukar kita hendak ke titik kawalan, semakin banyak markah yang kita dapat. Poin yang ketiga ialah orientering bukit. Macam kalau orientering pemarka ni dia jarak yang pendek, tapi kalau orientering bukit ni dia jarak yang lambat dan juga dilakukan di bukit. Kalau untuk jenis ni dia boleh berlangsung sampai lebih daripada 1 hari. Jadi peserta perlu menyiapkan mental dan juga menyediakan alatan yang cukup untuk bermalam seperti lampu, kemah dan juga makan makanan. Orientering seterusnya ialah orientering jalan raya. Dia tidak semestinya dilakukan di jalan raya. Orientering ini boleh dilakukan di kawasan perumahan. Boleh juga di jalan raya, tapi jalan raya yang tidak sibuk ataupun banyak kereta. Untuk jenis ini, penanda kawalan tidak akan digunakan, tetapi peserta perlu mencatat butiran yang ada di titik kawalan seperti pil bomba ataupun pos dan sebagainya. Untuk orientering seterusnya ialah orientering malam. Kalau sebelum ni semua orientering tu pagi kecuali bukit, ada juga malam. Kalau orientering malam ni dia lakukan pada waktu malam dan jarak yang pendek supaya peserta tidak sesat dan juga masa yang terhad. Dan juga peserta perlu membawa lampu untuk memudahkan mereka membaca peta dan mencari penanda kawalan. Seterusnya, orientering berganti-ganti. Kalau yang sebelum ini orientering itu semua individu, jadi seorang-seorang jala. Kalau untuk ini dia boleh dalam satu kumpulan 3 hingga 4 orang. Setiap ahli akan diberikan landasan yang berbeza dan mereka boleh pilih landasan mana yang mereka mau. Lepas tu, macam satu ahli ini dia start dari satu titik kawalan pertama, yang ahli lain mesti tunggu di titik kawalan yang berlainan dengan ahli lain yang lain. Lepas tu semua ahli itu mesti menamatkan landasan mereka sendiri supaya dapat menyuruh ataupun membagi peserta ahli yang lain untuk berjalan. Untuk Norwegian event pula, ianya berlaku di landasan yang panjang ataupun di kawasan yang kecil. Peserta akan diberikan koordinat ataupun lokasi titik kawalan pertama dan juga titik kawalan terakhir. Jadi mereka mesti mencari titik kawalan
Yang lain tu menggunakan hint yang akan diberikan di titik kawalan pertama, terus carilah hint di titik kawalan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Peserta menyalin titik kawalan kedua setibanya di titik kawalan pertama. Macam contoh kan, tadi kena bagi info tentang titik kawalan pertama. Jadi dorang pergi situ, dorang dapat koordinat titik kawalan kedua. Jadi kalau dorang pergi titik kawalan kedua, dorang dapat hint titik kawalan ketiga. Begitulah seterusnya hingga titik kawalan terakhir. Proses ini akan dilakukan sehingga peserta tiba di kawasan ataupun di titik penamat. Itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Ian Charles William, akan membentangkan sejarah orienteering dan mempunyai tajuk kecil seperti perkembangan antarabangsa dan perkembangan di Malaysia. Perkembangan antarabangsa mula diperkenalkan di Sweden pada tahun 1918 di kalangan tentera. Major Kilander mempopularkan sukan orienteering kepada orang awam. Pada tahun 1961, Persekutuan Orienteering Antarabangsa ditubuhkan di Copenhagen dengan jalian 10 buah negara, dan negara yang mengikuti sukan orienteering ialah Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, Hungary, Jerman Barat, Jerman Timur, Norway, Sweden, dan Switzerland. Bagi perkembangan di Malaysia, pada tahun 1983, tertubuhnya Persatuan Orienteering Pulau Pinang, dan pada tahun 1986, tertubuhnya Persatuan Orienteering Selangor dan Wilayah Persekutuan. Dan pada 1988, WOA berjaya mengadakan kejohanan orienteering terbuka di Malaysia. Dan pada 1994, Persatuan Orienteering Malaysia berjaya ditubuhkan, dan IOF telah mengiktirafkan WOA sebagai badan sementara bagi mewakili Malaysia dalam IOF. IOF bermaksud International Orienteering Federation. WOA berusaha memohon bagi mewakili Malaysia untuk menjadi ahli gabungan kepada IOF pada tahun 1992. Dan MOA ditubuhkan dengan mempunyai 7 cawangan di Malaysia, iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, dan Johor. Selepas itu, saya akan membentangkan peralatan orienteering yang digunakan, yang mempunyai 7 peralatan asas yang digunakan pada orienteering, yaitu kompas, peta utama, jam randik, whistle, spanduk, dan peti pertolongan cemas. Kegunaan kompas adalah untuk mengemudi arah yang mempunyai jarum magnetik yang berwarna hitam dan merah, serta ditandai dengan ukuran dalam mil atau darjah untuk menentukan arah perjalanan. Kegunaan peta utama ialah gambaran. Peta adalah lukisan bagi gambaran bentuk muka bumi bagi sesebuah kawasan yang dilihat dari udara, dan mempunyai tajuk, kontur, skala, petunjuk, garisan melaras, dan kod warna supaya mudah mengenal rupa bumi kawasan tersebut, dan akan juga ditandakan dengan landasan dan disertakan keterangan kawalan.
Whistle adalah untuk menggunakan semasa dalam kecemasan ataupun digunakan ketika ahli kumpulan hilang. Jam randik untuk mencatatkan masa pertandingan. Seterusnya spanduk untuk menandakan tempat berhimpun garis permulaan dan penamat. Dan akhir sekali, peti pertolongan cemas hendaklah disediakan sebagai bantuan awal kepada peserta yang mendapat cedera ringan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peta. Kandungan peta orientering ada 5, yaitu garisan melaras utara-selatan, petunjuk peta, skala, contoh 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000. Arah utara, tajuk peta. Dan selain itu, dalam peta ada banyak warna, yaitu ada 6 warna. Warna hitam, ciri-ciri buatan manusia. Warna biru, ciri-ciri air. Warna perang, ciri-ciri kontur dan jalan raya. Warna putih, keadaan tumbuhan, hutan berlari. Warna hijau, keadaan tumbuhan, hutan berjalan. Warna kuning, keadaan tumbuhan terbuka. Ini contoh-contoh map. Ada warna kan. Seterusnya ialah teknik asas. Teknik asas ada 4, yaitu teknik sasaran, relokasi, teknik susur tangan handrail, dan persediaan peta. Persediaan peta mula-mula melaras dan menentukan arah utara peta dan kompas. Seterusnya, peta dilipat kecil dan hanya tengok laluan yang dilalui untuk laju. Seterusnya, peta dipegang dengan ibu jari kiri dan sentiasa menunjukkan laluan pergerakan. Bagi relokasi pula, ialah mula-mula jangan panik jika anda rasa anda telah sesat. Seterusnya, jangan bergerak tidak tentu arah. Seterusnya, laraskan peta ke arah utara dan cuba bandingkan corak ciri-ciri yang boleh dilihat. Seterusnya, jika masih sesat, ingat ciri terakhir yang telah dilalui dan sesemak di dalam peta. Seterusnya, cuba bergerak ke arah ciri garisan yang jelas. Dapatkan kedudukan anda dan bergerak ke titik kawalan. Jika anda masih sesat, dapatkan bantuan sesiapa atau balik ke titik permulaan. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah. Saya Brian Masuyun daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan prosedur penyertaan acara orientering, peraturan am dan pembatalan penyertaan. Prosedur penyertaan acara orientering pada fasa memulakan acara, yang mana peserta akan diberikan peta sebelum acara untuk menyemak kedudukan dan meneliti peta. Seterusnya, peserta bergerak ke tempat utama, salin semua titik kawalan ke atas peta sendiri. Seterusnya, setelah selesai, beredar dengan segera agar tidak mengganggu peserta lain. Pada fasa seterusnya yang di titik kawalan, pastikan tiba di titik kawalan yang betul dan pastikan nombor kawalan juga adalah betul. Seterusnya, peserta diminta untuk tebuk kad kawalan di kotak yang betul. Segera jauhkan diri dari titik kawalan bagi mengelakkan peserta lain mengetahui titik kawalan itu dengan mudah. Pada fasa terakhir, di titik penamat, yang mana peserta akan diminta untuk serahkan kad kawalan untuk dicatat masa tamat. Setelah itu, beredar dengan segera agar tidak mengganggu peserta lain. Berikut merupakan peraturan am dalam pertandingan orientering. Yang pertama, pastikan keselamatan diri sentiasa terjaga ketika pertandingan dijalankan. Kedua, tolong peserta lain sekiranya berlakunya kecederaan walaupun dalam masa pertandingan. Yang ketiga, dilarang untuk merosakkan tanaman bunga
atau harta benda awam di persekitaran pertandingan. Yang keempat, jangan masuk di kawasan yang ditandakan kawasan larangan untuk mengelakkan apa-apa larangan tidak dilanggar. Yang kelima, elakkan dari memanjat pagar. Yang keenam, elakkan dari menyeberangi tasik atau kolam untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, gunakan whistle untuk tujuan kecemasan sahaja. Berikut merupakan pembatalan penyertaan sekiranya berlaku ketika pertandingan. Yang pertama, menghilangkan kad kawalan. Yang kedua, tidak menebuk kad kawalan dengan selengkapnya. Yang ketiga, tebukan kad kawalan kurang jelas. Yang keempat, mengubah kedudukan penanda kawalan. Yang kelima, tebukan di kad kawalan terkeluar dari kotak yang sepatutnya. Yang keenam, tidak membantu peserta lain yang tercedera. Yang ketujuh, menggunakan whistle tanpa sebab munasabah. Yang ke-8, mengambil penebuk pada penanda kawalan. Dan yang ke-9, menaikkan sebarang bentuk kenderaan kecuali mountain bike orienteering yang dibenarkan. Sekian daripada saya. Saya Awang Syaiful ingin mengatakan itu saja pembentangan kami dari kumpulan 4. Sekian, terima kasih.